إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ الصمد البالمباني وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya kata olehmu ya Muhammad, bermula roh itu perbuatan Tuhanku dan adalah baginya berhubung dengan daging yang bernama hati sanubari itu, dan adalah hati yang bernama latifah Rabbaniyah ini, yaitu yang mengetahui akan Allah, yang mendapat ia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal dan waham. Dan hati yang bernama latifah Rabbaniyah itu, iaitulah hakikat insan, dan iaitulah yang dikhitab oleh Allah Ta'ala dalam alamul arwah dengan katanya, Alastu bi rabbikum qalu bala qalu bala. Artinya, tiadakah aku Tuhan kamu? Maka berkata segala roh itu, bahkan Tuhan kami adalah, bahkan engkaulah Tuhan kami. Ini masih lagi bincang tentang makna hati. Hati, roh, akal, nafsu. Dia ada 4 nama. 4 nama. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai hati. Kadang-kadang dinamakan juga sebagai ruh. Kadang-kadang disebut juga iaitu sebagai nafsu. Kadang-kadang disebut ia sebagai akal. Akal, nafsu, ruh, hati, benda yang sama. Latifah Rabbaniyah, satu jisim yang halus, yang seni, yang tak boleh dikesan dengan panca indera yang kasar atas barang alat saintifik. Ia ni dicipta oleh Allah Ta'ala, bukan di alam dunia ni, di alam ruh sana tu. Ya, di alam ruh. Jadi ulama membicarakan perkara ni. Kerana ada hadis Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan nafsu dia, kenallah ia akan Tuhan dia. Dalam hadis yang lain telah disebut awal ni dulu ni, iaitu hati ni ibarat raja. Kalau dia elok, rakyat dia semua elok. Apa rakyat hati ni? Segala anggota. Mata, tangan, kepala, kaki. Semua ni anggota-anggota hati. Jadi bersungguh-sungguhlah ulama sufi cari jalan untuk membaikkan hati ini. Ya? Jadi kita masih lagi menguraikan ta'rif dan pengertian. Ya? Pengertian yang kita bicara ni iaitu berkaitan dengan qalbun ataupun hati. Hati pun dia
apa nama ruh pun dia, akal pun dia, apa nama ni, akal, hati, nafsu pun dia. Kenapa disebut sebagai nafsu? Apabila ia cenderung ke arah melakukan maksiat, maka dipanggil nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Terus nafsu itu dia lebih cenderung ke arah kejahatan. Bila seorang tu dia hidup, kenapa dia boleh hidup? Kerana dia ada ruh. Jika itu, makna nafsu ni dipanggil ruh. Ada ruh, badan kita hidup. Kalau ruh tu keluar pada badan, kita mati. Maka dipanggil ia sebagai ruh. Sebab dengan adanya kita boleh hidup. Kadang-kadang dipanggil akal. Kenapa akal? Kita boleh berfikir secara sempurna. Dengan apa kita berfikir? Dengan tu lah. Akal pun apa, hati pun dia, ruh pun dia juga. Kenapa dipanggil hati? Hati ni cakap Arab qalbun. Kenapa panggil qalbun? Kerana dia bersifat inqilab. Inqilab ni dia berbolak-balik. Dia muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Hati itu kenapa dipanggil qalbun, panggil hati? Kerana dia bersifat inqilab. Dia berbolak-balik. Sekejap begini, sekejap macam tu, sekejap macam ni, sekejap macam tu. Dia tak tetap. Kecuali hati yang dimiliki oleh orang yang berzikir. Ala bizikrillah tatma'unul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati boleh tenang? Maka dinama ia sebagai hati kerana dia bersifat inqilab, berbolak-balik. Kejap begini, kejap begini, kejap macam tu, kejap macam ni. Maka dipanggil hati. Hakikat dia sama, iaitu latifah rabbaniyah, satu jisim yang halus yang dicipta oleh Allah di alam ruh dulu tu. Dia duduk di alam ruh. Berapa lama wallahu alam, berapa juta tahun kita pun tak tahu. Kemudian bila ibu kita dengan bapa kita berkahwin, melakukan persetubuhan, maka air mani itu bertukar menjadi darah dalam masa 40 hari. Darah ni pula bertukar menjadi daging dalam masa juga 40 hari. Daging ini menjadi lembaga. Lembaga ini janin. Cukup 40 hari, 120 hari. Dari itu malaikat akan datang meniupkan ruh. Maka dengan itu ruh berpindah daripada alam ruh masuk alam rahim ibu. Dipanggil alam arham. Alam rahim ibu. Jadi dia pindah dua kali lah. Dulu dua alam ruh, kemudian pindah alam arham. Kemudian bila ibu kita lahirkan kita datang ke dunia ni, maka ruh dengan jasad ni berpindah sekali. Alam ni nama alam ajsam. Alam berjisim. Bila kita mati, roh ni keluar pada badan, pada jasad, dia akan pergi kepada alam barzah, alam kubur. Berapa lama sana? Wallahu alam. Lepas tu, bila tiup sangkakala kedua, dia berpindah pula ke alam akhirat. Itulah dia namakan roh. Dia ada permulaan, tapi dia tak ada kesudahan. Dia kekal. Selama-lamanya dia kekal. Dia satu jenis baru, ada permulaan, tapi tak ada kesudahan. Dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni lah yang akan terima balasan, baik atau buruk. Yang akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Ruh ni. Yang diperintahkan supaya semayang, ruh ni. Diperintahkan berpuasa, ruh ni. Hati ni lah, akal ni lah, nafsu ni lah, yang diperintah oleh Allah dengan segala-gala perintah. Itu dinamakan ruh. Firman Allah Ta'ala, khulir ruh min amri rabbi. Katakan olehmu ya Muhammad, bermula ruh itu perbuatan Tuhanku. Ruh ni min amri rabbi, daripada urusan Tuhanku. Pernah orang Yahudi bertanya Nabi Muhammad SAW, apa itu ruh? Maka Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu Yahudi,
Quli ruh min amri rabbi. Urusan roh ni urusan Tuhanku. Aku pun tak tahu. Hakikat roh ni yang tahu hanya Allah ya. Tapi kita dibagi tahu roh ni satu jisim yang halus yang dicipta oleh Allah Ta'ala di akhirat dulu, di sana dulu, di alam arwah tu. Bila Allah cipta roh buat jana. Cipta roh, kemudian Allah cipta akal, dan Allah cipta nafsu. Mula-mula Allah panggil akal. Menghadap engkau akal. Akal menghadap. Siapa kamu? Siapa aku? Maka akal kata, engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Kan? Jadi Allah cipta pula nafsu. Panggil nafsu. Menghadap engkau nafsu. Nafsu menghadap. Allah tanya, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, hang aku. Tu nafsu kata tu. Memang perangai dia, memang lawan Tuhan. Allah Ta'ala rejam nafsu dalam neraka panas. Berapa ribu tahun angkat naik. Allah tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Nafsu duduk tegak situ lah. Engkau, aku. Budak. Allah rejam neraka sejuk. Lama. Angkat naik, tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, engkau, aku. Kemudian Allah rejam dia dalam neraka jok, neraka lapar. Angkat naik, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Berarti nafsu ni yang tak tahu buat macam mana lah. Dia ketegak. Nak tundukkan nafsu bagi dia lapar. Waktu yang Allah perintah kita puasa, kita berlapar. Dengan berlapar tu nafsu baru tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat nafsu macam tu. Jadi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, dia sentiasa menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang dikuasai oleh akal yang sempurna, dia sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat roh ni urusan Tuhan. Roh, nafsu, akal, apalagi hati, ini Allah Ta'ala yang mengetahui hakikat dia. Habis macam mana Imam Ghazali tahu? Setakat yang Allah bagi tahu melalui Quran, setakat yang Nabi bagi tahu daripada hadis-hadis dia, setakat ilham yang Allah anugerahkan kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali boleh bongkar nafsu, ruh, akal, termasuk hati. Dia. Jadi roh ni urusan Tuhanku. Dan adalah bagi roh tu berhubung dengan daging. Tapi roh ni dia ada connection, berhubungan dengan daging. Daging tu bernama hati sanubari. Hati ada dua. Satu hati yang disebut latifah rabbaniyah. Yang macam kita sebut akal tadi. Akal ruh apa semua. Akal. Hati. Satu lagi disebut hati jasmani. Hati yang bangsa hissi. Yang bangsa fizikal. Dipanggil hati sanubari. Dia bentuk daun sanubari. Ya. Maka disebut dia tu sebagai, kalau dalam istilah kita sebut selalu, panggil jantung. Yang pam darah tu. Yang bentuk macam daun sanubari tu. Dia besar, jantung tu besar penumbuk. Kan? Besar penumbuk lebih kurang. Dia warna pink. Tempat masuk darah, keluar darah. Jadi roh kita duduk situ. Selagi jantung ni mengepam darah, dia ada situ. Tapi bila jantung tu jam, sengap, dia keluar. Dia akan pergi ke alam barzah. Jadi boleh beza. Satu hati jasmani yang pam darah tu. Satu hati yang bangsa latifah rabbaniyah, yang seni halus tu. Dua-dua ni penting. Hati ni, hati yang pam darah tu, kalau dia bermasalah, semua anggota kita bermasalah.
Bila dia darah ni dah tersekat sana, tersekat ni, dia akan sakit sana, sakit. Dia akan macam-macam lah. Kalau jantung tu sihat, tubuh badan lain pun sihat, insya-Allah. Begitu juga dengan soal-soal akhlak kerohanian. Kalau hati elok, tunduk patuh pada Allah, kaki elok patuh Allah, tangan, kepala, telinga, hidung, semua jadi elok. Tapi kalau hati ni bermasalah, kufur kepada Allah, maka yang lain semua habis ikut. Maka sama ada hati yang bangsa fizikal atau hati yang bangsa yang bangsa seni halus ni, yang bangsa ruh, akal, nafsu ni, hati ni pun nak kena jaga. Jadi zahir dan batin dua-dua kena jaga. Kerana dia penting. Jadi hati ni yang disebut sebagai roh tadi, dia berhubung dengan hati sanubari, berhubung dengan hati fizikal, hati zahir tu. Dan adalah hati yang bernama Latifah Rabbaniyah ini, hati yang halus ni, yang seni ni, yang duduk di jantung kita ni, yang duduk bersama-sama kita ni. Hati ini dipanggil Latifah Rabbaniyah. Jisim yang halus, yang bangsa ketuhanan. Dia bukan made in dunia. Dia sana akhirat. Sebab itu dia tak sama dengan jasad kita. Jasad kita makan nasi, minum air. Dia tak makan nasi, dia makan zikir, zikrullah. Dia semayang, dia puasa, baca Quran. Itu makanan rohani. Makanan hati dia. Kalau kita makna kata kita tak semayang, meninggalkan puasa apa, hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Jadi macam mana kita jaga jasad, kita tu kena jaga hati. Bagi hati kuat. Hati inilah atau Latifah Rabbaniyah inilah, iaitu yang mengetahui akan Allah. Mengetahui ni yang mengenal, makrifah akan Allah. Makrifah Tuhan bukan dengan mata. Makrifah Tuhan bukan dengan telinga. Bukan boleh raba. Mengenal Tuhan dengan hati. Dengan roh. Dengan akal. Dengan apa tadi saya sebut dengan nafsu pun orang panggil juga. Bila nafsu tu dah turun sampai nafsu mutmainnah, dia hebat. Kenal Tuhan. Tunduk patuh perintah Tuhan. Jadi nak mengenal Allah ni dengan hati. Mata kepala ni cuma melihat dalil-dalil. Tengok alam, ingat tentu ada yang mencipta alam. Kan? Kemudian siapa menjadikan alam? Tak boleh fikir. Itu hati. Mengenal Allah Ta'ala. Bila hati ni diasuh, dididik, dibagi ilmu cukup, dididik dengan amal ibadat, dengan ma'rifatullah, maka hati ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah ni dengan hati. Kufur pun dengan hati. Cuma dia menzahirkan cakap kufur. Dia menzahirkan perbuatan kufur. Kesan dia tu pada anggota. Tapi iman dan kufur di hati. Hati yang kufur, hati yang beriman, duduk di hati. Itu dia. Mengenal ia, mengetahui akan Allah. Yang mendapat ia bagai barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal. Itu dia. Dia tak boleh dapat dengan khayal. Bukan dengan khayal angan-angan, agak-agak. Dia mengenal Allah ni dengan keyakinan. Yang dituangkan oleh Allah nur ke dalam hati dia. Hati yang kosong daripada khayal, daripada keduniaan, dengan makna kita kesungguhan dia beribadat kepada Allah. Allah campak dia ma'rifatullah, kenal Allah dengan kenal yang yakin, iman yang sempurna, seperti yang disebut oleh ulama-ulama sufi, kamalul yakin. Bukan kata bukan sakat iman ilmu, bukan sakat
Makna percaya dengan ilmu, tapi percaya dengan keyakinan, dengan nur yang dianugerahkan oleh Allah. Nur ni masuk mana? Masuk dalam hati. Dengan jalan khayal, angan-angan atau waham, agak-agak. Dia beriman kepada Allah. Bila iman dah masuk dalam hati, iman tu kuat. Terpahat dalam hati. Dia takkan keluar dah. Ya. Dan hati yang bernama Latifah Rabbaniyah itu lah yang hakikat insan. Hati ni atau roh ni yang disebut sebagai Latifah Rabbaniyah, itulah hakikat insan. Hakikat kemanusiaan. Kan? Kalau orang tanya, kata saya nama Sidik. Sidik itu apa? Mata kah? Kepala kah? Tangan kah? Atau kaki kah? Sidik tu lah. Dipanggil tu yang Latifah Rabbaniyah. Hati tu. Bila dipanggil satu nama, nama tu dinamakan kepada hati tu. Bukan tangan dia, bukan kaki dia, bukan kepala dia. Dia juga yang dikhitab oleh Allah. Ya allazina amanu, wahai orang beriman. Siapa dia? Hati tu. Yang wajib semayang, wajib puasa, wajib berjuang, wajib berjihad. Hati itulah. Yang akan disoal besok yang tu juga. Dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Kamu tu siapa? Yang akan masuk kamu. Bukan tubuh badan dia. Tu. Yang dikatakan Latifah Rabbaniyah tu. Yang tu lah yang akan disoal besok dalam kubur. Masuk neraka apa dia? Masuk syurga apa dia? Itu dia. Itu dipanggil hakikat insan. Katalah, kita kata dua manusia sama. Macam saya ada anak kembar. Dan sekarang tak boleh beza mana kak mana adik. Ropa soba semua. Kadang silap tegak. Dia adik kah? Dia kak dia dah. Kadang dia kak kah? Dia adik dia dah. Walau ropa seropa, tapi lain. Roh dia lain. Hati dia lain. Akal dia lain. Dia tak sama. Walaupun ropa. Katalah dua orang ni ropa. Perfect. Cap jari pun sama. Tapi hakikatnya tak sama. Sebab orang ni lain, orang ni lain. Itulah dikata hakikat insan. Hakikat kemanusiaan. Dan iaitulah yang dikhitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikata di alam arwah. Dengan katanya, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku Tuhan kamu? Yang dikhitabkan. Banyak yang dihalalkan perintah. Tidakkah aku Tuhan kamu? Allah tanya kat siapa? Tanya kat ruh lah. Tanya kat akal itu lah. Tanya kat hati itu lah. Tanya kat nafsu itu lah. Itulah yang dipasang kat tubuh badan kita. Umur ruh ni sama. Orang yang dah mati, orang yang akan mati, orang yang akan hidup akan mati. Dengan ruh kita sekarang ni sama tua. Kejadian dia sama. Tapi dipindahkan daripada alam arwah ke dalam alam rahim ibu, dia tak sama. Mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati dia tak sama. Mati dalam kubur di dunia ni ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Tak sama. Yang inilah yang dikhitabkan, yang dihalalkan. Perintah Allah dengan firman Allah, alastu bi rabbikum. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Kata mereka itu, bahkan. Sama ayat tu, syahidna. Kami menyaksikan. Siapa kami menyaksikan? Malaikat menyaksikan kita di alam roh dulu. Kita mengaku ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila manusia dilahirkan ke dunia ni, siapa saja, dia mesti mengaku ada Tuhannya. Dia mengaku. Memang itu dah fitrah yang Tuhan letak di dalam diri manusia. Sampai orang duduk lautan pun dia mengaku ada Tuhan. Cuma dia cari Tuhan tak jumpa. Jumpa hantu lah, banir. Ada yang disembah banir, sembah pokok, sembah matahari. Hakikatnya dia mengaku ada Tuhan. Maka Allah hantar Nabi-Nabi untuk membimbing manusia
bagi tahu Tuhan kamu Allah. Tuhan kamu Allah. Tapi memang untuk salah macam mana hebat pun, komunis pun, pada makna kata fitrah, hati kecil dia mengaku adanya Tuhan. Dia mengaku. Saya baca tulisan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia meninggal di Yaman tu ni. Baru meninggal 2 tahun lepas. Dia tulis buku Usul Dakwah. Dia kata ada seorang pilot Jerman Timur, komunis. Dia bawa kapal terbang, jet pejuang. Jet dia kena tembak. Tentera berikat tembak jet dia. Dia jatuh. Jet dia dah hilang kawalan. Tapi entah macam mana dengan takdir Allah Ta'ala, dia terselamat. Mungkin di tempat keluar daripada kapal terbang, dia terselamat. Mungkin dia keluar dengan payung terjun tu, terselamat. Bila pemberita tanya dia kata, saya heran dia kata. Saya ni dia kata dilahirkan sebagai seorang komunis yang tak yakin adanya Tuhan. Tapi bila dia kata, bila jet saya kena tembak, jet dia kena tembak, tiba-tiba terpancut keluar daripada perkataan, daripada mulut dia. Dia panggil nama Tuhan. Sedangkan dia kata Tuhan tak ada. Bila jet pejuang dia kena tembak, hilang kawalan, dengan sendirinya secara automatik terkeluar daripada mulut dia, oh my God, help me. Oh Tuhanku, tolong aku. Jadi itu fitrah. Jadi kita datang, Islam datang untuk membina fitrah. Fa'akhim wajhi dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Hadapkan muka kamu kepada agama Islam. Agama Islam ni dibina di atas fitrah kejadian manusia. Allah tak ubah fitrah itu. Pada umat dulu pertama sampai umat yang terakhir, Allah tak ubah kan fitrah itu. Itulah dia agama yang lurus. Zalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tak tahu. Hari ni satu dunia kena virus. Dia nak buat apa? Orang Sepanyol pergi cari orang Islam suruh berdoa. Orang mereka pun tak tahu nak buat apa dah. Lari pergi jumpa orang Islam. Ada yang pergi masjid lah, pergi mana lah. Allah Ta'ala nak buat. Bukan payah aku hantar tentera yang hampa tak nampak. Kelab malam habis tutup. Kedai-kedai judi semua habis tutup. Lengang. Kelab malam lengang. Semua lengang. Maksiat lengang habis. Bola sepak pun tak ada. Apa pun tak ada. Nak tu dunia kau weh. Tuhan nak bagi senang lah. Kau payah terang dah. Hantar virus. Hantar virus. Yang orang tak nampak. Tentera Allah yang tak nampak. Siapa pun tak nampak. Tuhan boleh buat apa saja. Dalam keadaan sombong, angkuh. Pemimpin dunia semua sombong-sombong. Dialah kuasa besar dunia. Aku hantar yang ni ya. Jadi boleh dikatakan rata-rata manusia ni dia ada kena ubat dia tak ada apa tak ada. Dia cari Tuhan dan minta tolong. Kan? Itu fitrah. Fitrah kejadian manusia. Sebab itu agama Islam ni dibina di atas fitrah. Apa fitrah dia? Mana-mana manusia pertama sekali fitrah dia nak ke Tuhan. Berhajat kepada Tuhan. Maka Allah datangkan agama Islam. Mengajar akidah Islamiah. Lagi apa lagi manusia nak? Manusia ni cerita bagi dia mau supaya terselamat. Tubuh badan dia, harta benda dia terselamat. Maka Allah datangkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hukum hudud. Manusia mana yang nak gila? Fitrah manusia nak akal dia sempurna. Allah larang minum arak. Laki-laki nak perempuan. Perempuan nak lelaki. Ini fitrah. Hang siapa pun. Allah datangkan hukum munakahat. Semua orang nak kata. Mana ada orang tak mau kata? Allah datangkan hukum muamalat.
Jadi agama yang Allah datangkan ni memenuhi cita-cita fitrah manusia. Sebab itu masa depan Islam cemerlang, insya-Allah. Manusia tak boleh lari daripada fitrah kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya roh inilah yang makna ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Dia jawab, qalu bala. Artinya, tiadakah aku Tuhan kamu? Maka berkata segala roh itu, bahkan engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan kami. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala hantar ke dunia. Bila kita mengaku kita sebagai Tuhan, Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, berarti kita mengaku kita hamba dia. Tidak. Bila kita mengaku, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Allah tanya. Ya, bahkan bila kita mengaku Allah Tuhan kita, artinya memberi makna kita mengaku kita hamba dia. Sebagai hamba Allah, dia mesti menunjukkan rupa-rupa kehambaan, yakni beribadat kepada Allah. Alam roh bukan tempat ibadat. Dalam perut ibu bukan tempat ibadat. Dalam kubur pun bukan tempat ibadat. Di akhirat pun bukan tempat ibadat. Di mana tempat ibadat? Di dunia ni. Dunia ni saja tempat ibadat. Maka Allah jadikan fizikal tubuh badan manusia dan akal itu sesuai untuk ibadat. Sebutlah ibadat apa yang bernama manusia dia boleh buat. Semayang, rokok, sujud, iktidal, semua boleh. Puasa, manusia boleh. Manusia boleh. Berjuang, berjihad, haji. Apa lagi? Zakat. Baca Quran. Makhluk lain mana boleh baca Quran? Nak suruh lembu baca Quran. Itik. Itik babak gitu. Mana itik boleh baca Quran? Suruh lembu sembahyang. Anak apa dia angkat tabut ihram terpelanti belakang. Tak boleh. Manusia ni Allah jadikan manusia dengan tubuh badan yang macam ni, hikmat dia untuk beribadat kepada Allah. Itu maksud ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak kujadikan jin dan manusia itu untuk beribadat. Maka kejadian kita ni memang sesuai sangat untuk ibadat. Bukan saja-saja Tuhan jadi kita macam ni. Untuk memikul satu tanggungjawab, ubudiyah lillah. Itu dia. Itu makna dia. Bahkan engkau Tuhan kami. Dan kepada makna kedua itu, iaitu disyaratkan dengan firman Allah, inna fi zalika lazikra liman kana lahu khalqun. Wallahu alam. Al-Fatihah. Dia dapat satu idea tadi ni. Fikir macam mana nak buat lembu ni, halau tak boleh. Bukan kaya halau. Kita jadi letih. Buang masa. Idea yang kita dapat, iaitu kita kena buat tempat makan dia bagi banyak sikit. Tempat makan dia tu kan, kita kena buat banyak. Jadi bila banyak tempat makan, dia tak tumpu satu tempat. Dia boleh bedak-bedak. Jadi makna kata, tak adalah tindih hang aku. Jadi kita dah pergi ambil bata. Lepas tu dekat sana ada simen. Pasiak ada situ dekat tu. Pasiak pun tak pakai banyak, cuma nak ni aja, nak tangkap ni kan. Jadi kita kena pergi tinjau lah, lagi lepas pasak kita pergi tinjau. Jadi apa yang kita nak buat cuma kita peratakan dulu. Tapak nak buat tu kita peratakan dulu kan. Bagi perata elok tu. Kita ikat bata. Bata tu tinggi dia 3 biji bata cukup kan? Kita bagi tidur 3 biji. 3 biji bata cukup kot. Ambil 3. Boleh 3. Dia punya panjang tengoklah panjang mana yang kita rasa sesuai. Dia tengoklah keadaan tempat dia kan. Kemudian tu dia punya lebar ikut yang tu. Yang ada sekarang ni. Bagi lebar macam tu. Jadi kita boleh buat insya-Allah. Jadi kalau kita buat
tempat tu banyak pun tak apa. Saya ingat kita buat setempat kot. Kita buat setempat tapi jarak dia kena jauh lah. Jarak tu, kalau jarak yang duk ada ni okey ke? Jarak lembu yang duk ada ni, yang tempat. Dekat sangat ke apa? Dekat sangat? Dia belaga hang aku. Kita buat jauh sikit. Tengoklah agak-agak berapa jauh jarak yang sesuai. Tapi secara rasa kita buat setempat senang. Kan? Buat setempat. Esok kalau kita ada modal, kalau ada tukang, kita buat bumbung atas tu. Betul tak? Kita buat bumbung nanti. Kalau ada modal itu, kita buat bumbung. Pada awal ni tak buat bumbung, tak apa. Kita boleh tutup dengan keterpan ke apa dulu kan. Yang plastik. Langkah segera. Langkah ni kita buat ni. Esok kalau ditakdir oleh Allah Ta'ala, keadaan dah jadi tenang elok, mesin kita tu siap, kan? Itu tak ada masalah sangat lah, kan? Tak ada masalah sangat. Kita benda makan kita boleh ambil daripada pelepas sawit tu. Jadi kita boleh pergi tengoklah lepas asar kita tak buat apa-apa. Kita pergi tarah dulu ke, bagi label bagi elok, kan? Label bagi elok apa semua. Esok pagi ke kita boleh mula naikkan bata, kan? InsyaAllah. Tu je lah. Dia anggap kerja ni jihad lah, pahala lah. No? Ini kerja ni kita sekarang ni dalam usaha untuk makna kata membangunkan Islam. Kan? Takdir Allah Ta'ala tu, jadi Allah Ta'ala ni dah bagi kat kita. Jadi 200 ekor lembu ni dah jadi modal. Modal untuk mendapat dana. Kan? Jadi kita tak bersusah sangat dah lepas ni. Saya pun tadi saya dah masuk dalam tesis saya. Ataupun nak derma untuk sumbang untuk beli mesin tu. Jadi insya-Allah lah kita dapat sikit apa semua, kita tampung dengan duit simpanan kita yang ada sikit ni. Kita dapatkan mesin tu. Jadi kerja kita lagi mudah lah. Kemudian tu kalau eloknya kita punya ni traktor boleh masuk. Lebar antara satu dengan lain tu traktor boleh masuk. Jadi esok ni kalau taik dia banyak, kita boleh masuk traktor, boleh masuk buang taik. Ya tu kan. Agak jarak yang boleh traktor masuk. Kita nak pakai jarak macam tu. Esok kalau kita nak cop dia pun satu hal pula, lembu dah banyak ni, banyak taik dia. Ya. Jadi masalah pula, jadi kalau satu dah berlondiak semacam dah jadi haru biru pula. Dia dah ramai tu Allah. Kan? Jadi kita buat bagi senang traktor masuk, boleh masuk. Kita boleh buang taik dia dengan mudah. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah itulah mudah-mudahan. Kadang-kadang ni kita pun tak terfikir. Saya tadi terfikir saya nak beli tu, nak beli apa? Nak beli pagar elektrik tu. Habis kedai semua tutup. Orang cadang tu dia makan halau masuk pagar tu. Kita buat pagar tepi tu saja, tepi reban dia boleh tarik. Boleh gulung, boleh tarik. Fikir-fikir pula. Payah juga dah pun. Tapi dengan cara buat tempat makan ni saya rasa lebih mudah lah. Kan? Lebih mudah menyelesaikan masalah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqaribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal wala ma la yakshifu ghayruk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin.